Soalan. Apa yang anda panggil buku yang kehilangan ratusan ayat yang terpelihara dengan sempurna? Kurangnya skim jawapan yang saya dapat daripada rakan-rakan Islam. Semalam kita membaca petikan dari kitab Fadail Al-Quran, di mana Ibn Umar, salah seorang sahabat Muhammad, mengakui bahawa banyak Al-Quran telah hilang. Ibn Umar mengisytiharkan kepada umat Islam. Jangan ada di antara kamu yang berkata telah mempelajari keseluruhan Al-Quran kerana bagaimana dia tahu apakah keseluruhannya padanya telah hilang. Biarkan dia berkata, saya telah belajar sejauh mana tahap itu. Iaitu, saya hanya belajar apa yang telah terselamat. Abu Ubaid kemudian memberikan beberapa contoh ayat yang hilang dan surah yang hilang. Jom baca apa kata generasi pertama umat Islam tentang pemeliharaan surah yang sempurna. 33 Al-Quran Ibn Abi Maryam meriwayatkan kepada kami dari Ibn Luhai dari Abul Aswad, dari Urwa bin Az-Zubair dari Aisyah, yang berkata surat Al-Ahzab. Surah 33 pernah dibaca pada zaman Nabi dengan 200 ayat, tetapi apabila Uthman menulis naskah-naskah, dia tidak dapat memperoleh lebih banyak daripada yang ada di dalamnya hari ini. Maka menurut isteri Muhammad, Aisyah, ibu surah Mukmin 33 pernah dibacakan dengan 200 ayat. Apabila Khalifah Uthman memutuskan untuk mengedarkan beberapa salinan bertulis Al-Quran, Islam hanya dapat mencari apa yang ada dalam surah hari ini. Surah 33 daripada Al-Quran yang kita ada hari ini mengandungi 73 ayat. Sekarang jika surah 33 pada asalnya mengandungi 200 ayat, dalam Al-Quran hari ini hanya mengandungi 73 ayat. Berapa banyak ayat yang hilang dari surah 33? Menurut Aisyah, 127 ayat hilang dari surah 33 Al-Quran yang terpelihara dengan sempurna dan ajaib. Tetapi ia menjadi lebih teruk kerana Aisyah nampaknya sedang membulatkan ke bawah apabila dia berkata bahawa surah 33 dahulu mengandungi 200 ayat. Ismail bin Ibrahim dan Ismail bin Far menceritakan kepada kami dari Mubarak bin Fadala, dari S.A.B.N. Nujud, dari Zir'ar bin Hubiyah I, yang berkata, Bai bin Kabi berkata kepadaku, ayat anda mengira ayat yang anda baca. Surat Al-Ahzab 72 atau 73 saya jawab, kata dia, namun ia pernah sama dengan Surah Al-Baqarah, surah 2, dan kami biasa membaca di dalamnya ayat rejam. Berkata saya, dan apakah ayat rejam? Baginda bersabda, jika lelaki dan perempuan dewasa berzina, rejamlah mereka tanpa segan silu sebagai peringatan daripada Allah, kerana Allah Maha Bijaksana. Menurut Ubay bin Ka'b, surah 33 dahulu sama panjang dengan surah 2. Tetapi siapakah Ubay bin Ka'b sehingga kita harus mendengarnya? Ubay bukanlah sahabi biasa. Dia adalah ahli Al-Quran. Dia adalah tuan. Ubay adalah ahli Al-Quran, dan Ubay berkata bahawa surah 33 dahulunya sama panjang dengan surah 2. Surah 2 daripada Al-Quran adalah 286 ayat. Ini, surah 33 dahulu mengandungi kira-kira 286 ayat. Ini hanya mengandungi 73 ayat. Kita boleh mengatakan bahawa menurut Ubay bin Ka'b tuannya, lebih daripada 200 ayat telah hilang dari satu surah Al-Quran. Bagaimanakah reaksi rakan-rakan Islam kita? Oh, baiklah, 200 ayat tambah itu semuanya dimansuhkan. Adakah anda perasan bahawa Al-Quran mempunyai semua ciri buku yang telah diubah dan rosak, tetapi orang Islam membuat alasan untuk semua perubahan dan kerosakan, dan kemudian mengatakan bahawa ia telah dipelihara dengan sempurna? Al-Quran yang kita ada hari ini kehilangan seluruh surah dan ratusan ayat. Kenapa begitu? Oh, kerana surah dan ayat yang hilang telah dimansuhkan. Bagaimana jika Al-Quran yang kita ada hari ini mengandungi perkara-perkara yang hilang dalam Al-Quran terdahulu? Sebagai contoh, sahabat Muhammad Ibn Mas'ud hanya mempunyai 111 surah dalam Al-Qurannya. Beliau berkata bahawa 3 surah yang terdapat dalam Al-Quran hari ini tidak sepatutnya ada di sana. Apa yang berlaku apabila perkara ditambah? Oh, yang meninggalkan sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran hari ini telah melakukan kesilapan. Ibn Mas'ud tersilap.
Nah, bagaimana jika kita meletakkan dua Al-Quran hari ini bersebelahan dan kita melihat bahawa terdapat perkataan Arab yang berbeza dengan makna Arab yang berbeza? Oh, itu kerana Al-Quran diturunkan dalam banyak cara yang berbeza. Tetapi bacaan yang berbeza ini memuji satu sama lain. Semua versi yang berbeza adalah daripada Allah. Perhatikan apa yang orang Islam katakan. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran mempunyai semua ciri-ciri buku yang telah diubah dan rosak, namun ia telah dipelihara secara ajaib oleh Tuhan Allah yang agung. Tetapi ini menimbulkan persoalan yang jelas. Jika pemeliharaan Al-Quran adalah satu keajaiban, namun Al-Quran mempunyai semua ciri-ciri sebuah buku yang telah diubah dan rosak, bagaimana kita harus mengenal pasti keajaiban itu? Apakah keajaiban di sini? Kawan-kawan Islam kita kata Al-Quran berbeza dengan kitab-kitab lain. Ia telah dipelihara dengan sempurna, namun Al-Quran mempunyai semua ciri dari semua buku lain yang telah diubah dan merosakkan perkara, menambah perkara yang diambil, perkataan yang berbeza dalam versi yang berbeza. Jika ini satu keajaiban, ia adalah keajaiban paling bodoh yang pernah ada. Umat Islam pada asasnya memberitahu kita bahawa Allah berfirman, anda tahu apa? Saya akan melakukan keajaiban. Saya akan menjadikan Al-Quran kelihatan seperti ia telah diubah dan rosak, walaupun ia telah dipelihara dengan sempurna. Umat Islam mendakwa tanpa mengemukakan bukti konkret bahawa Bible dan Taurat telah diubah. Bagaimanakah boleh dilakukan untuk mengubah suai setiap salinan secara global dengan cara yang seragam? Pernahkah anda menemui sebarang data sejarah yang menyokong proses ini? Saya mengesyaki anda tidak menemui sebarang bukti sedemikian. Namun, apabila kita menganalisis Al-Quran dan hadis bersama-sama perbandingan manuskrip, perubahan dalam Al-Quran jelas kelihatan. Dan masa ini, 6 versi berbeza Al-Quran yang digunakan secara global. Yang ramai enggan mengakui adalah penting untuk berfikir secara kritis dan tidak menerima maklumat salah secara membuka tuli yang telah diedarkan tentang orang Kristian dan Yahudi. Selain itu, perlu diperhatikan pencanggahan antara pelbagai terjemahan, versi Al-Quran dan teks asal bahasa Arab adalah satu bentuk rasuah juga terhadap buku anda. Siapa yang anda pilih untuk percaya akhirnya terpulang kepada anda.